Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Kita jumpa lagi. Hari ini Abang nak cerita tentang satu kisah yang ada kaitan dengan keturunan Abang. Sebenarnya Abang adalah keturunan, belah mak Abang adalah keturunan ini, iaitu keturunan Laksmana Bentan, Megat Seri Rama. Jadi cerita sebenarnya hari ini adalah berkenaan dengan Sultan Mahmud Mangkat Dijolang, Sultan terakhir dalam susur galur keturunan Sultan Melaka, dan dia mati dibunuh oleh Laksmana Bentan, dan di mana Laksmana tu adalah susur galur keturunan Abang. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau korang ada cerita tentang Sultan Mahmud Mangkat Dijolang, sebenarnya ada filem-filem lama ceritakan tentang Sultan Mahmud Mangkat Dijolang, tapi disebabkan ada yang request dekat abang, bang cerita bang Sultan Mahmud Mangkat Dijolang, saya nak dengar cara abang cerita, cara abang sampaikan cerita ni. Tak kisah, abang boleh sampaikan. Jadi kita mulakan cerita Sultan Mahmud Mangkat Dijolang. Kesnya pada tahun 1699 berlaku dekat Kota Tinggi, Johor. Kenapa ke Kota Tinggi? Sebab dulu Kota Tinggi adalah pusat kerajaan Johor lama. Jadi dekat situlah bersemayamnya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud ni dikatakan susur galur kepada Sultan Melaka. Waktu tu dia bujang. Bujang sebab dia tak kahwin dan dia ada belas ekor kucing macam tu. Dan pada waktu tu memang dekat perairan Johor, seluruh perairan Johor memang selalu diancam dengan lanun. Jadi disebabkan tu Sultan Mahmud ni ada dua orang yang paling dipercayai, iaitu satu Tun Bija Ali dan juga Megat Seri Rama. Tun Bija Ali ni orangnya taklah berapa muda, dalam lebih kurang 40-an ke 50-an, tapi Megat Seri Rama ni orangnya umur 20-an. Jadi dua orang ni sangat rapat dengan raja. Megat Seri Rama tugasnya adalah Laksmana yang menjaga perairan supaya perairan tu selamat untuk menjalankan perdagangan dan juga untuk orang-orang sekitar Johor Lama mendapatkan ikan. Dan Tun Bija Ali, silap. Tun Bija Ali pula tugasnya dekat di kawasan istana untuk mengaturkan keuangan istana. Pada suatu hari ada seorang perempuan nama dia Wan Anom. Wan Anom tu anak yatim piatu. Dia dibela oleh pakciknya, baru pindah ke Kota Tinggi, dan dia ni terkenal seorang perempuan yang sangat cantik. Jadi ada dua orang yang minat dengan Wan Anom ni. Satu, Megat Seri Rama. Yang kedua adalah Tun Bija Ali. Tapi masalahnya Tun Bija Ali ni dah ada 4 bini. Tapi walaupun ada 4 bini, dia gatal lagi. Dia nak juga, kalau tak jadi bini pun jadikan gundik. Dia nak juga kahwin dengan Wan Anom. Pada masa yang sama, Megat Seri Rama yang umur 20-an, ganteng pula tu, handsome lah kan. Inilah Tun Bija. Keturunan. Bukan abang taklah handsome. Ini macam susu galur ni lah. Jadi Megat Seri Rama ni memang dia Laksmana. Kalau Laksmana badannya mesti tegap kan, gagah kan. Lepas tu ada rupa pula. Jadi Wan Anom lebih memilih Megat Seri Rama untuk dijadikan suami. Jadi berkahwinlah mereka berdua. Okeylah. Tapi perkahwinan ni memang tak dipersetujui langsung oleh Tun Bija Ali. Sebab dia kata, satu, Megat Seri Rama ni dah lah jadi Laksmana, selalu menabur bakti, membenteras lanon, selalu dapat upah ataupun kurnia daripada raja. Yang dia ni duduk dekat istana walaupun ada 4 bini, tapi raja tak berapa nak pandang dia. Jadi dia rasa dendam lah, dia rasa tak puas hati. Asyik-asyik Megat Seri Rama, asyik-asyik Megat Seri Rama. Okeylah, lepas tu perempuan yang aku minat pun Megat Seri Rama juga sapu. Macam tu lah ceritanya, geramnya pasal lah kan. Jadi nak dijadikan cerita, pada satu hari lanun-lanun telah menyerang beberapa orang pedagang yang datang singgah ke Kota Tinggi. Jadi Sultan Mahmud rasa macam perlu dibenteras. Lanun-lanun ni memang dah kurang ajar. Jadi dia arahkan Megat Seri Rama untuk pergi membenteras lanun-lanun ni, disebabkan Megat Seri Rama berjawatan sebagai Laksmana. Abang lupa lah. Jawatannya Laksmana, memang tugasnya untuk membenteras, menjaga perairan lah kan. Jadi walaupun mendapat titah raja tu, dia rasa sedih jugalah pada masa yang sama, sebab waktu tu Wan Anom tengah mengandung anak sulung, mengandung besar lah, dah nak bersalin lah lebih kurang. Tapi disebabkan arahan daripada raja, dia pun pergilah. Dia pergi benteraskan setara lanon. Dia
Wan Anom ni tinggal dekat rumah. Tinggal dekat rumah sorang-sorang. Walaupun sorang-sorang, tapi ada beberapa orang kawan yang tengok-tengokkan dia, kawan-kawan baik kepada Megat Sirirama. Sewaktu Megat Sirirama pergi ke perairan untuk membentera Selanon, Wan Anom dijaga oleh dua orang sahabat kepada Megat Sirirama, iaitu Tun Khadijah dan juga Tun Aman. Tun Khadijah dan Tun Aman ni sebenarnya adik-beradik. Jadi diorang ni pun tengok-tengok kalau Wan Anom, sebab Wan Anom tu tengah mengandung sulung besar pula tu. Jadi pada satu hari nak dijadikan cerita, Wan Anom ni mengidam buah nangka. Dia nak buah nangka yang orang mengidam kan. Nak cakap macam mana, orang mengidam, dia kalau dah mengidam tu, dia kalau nak sangat, tapi mujurlah dia tak mengidam rusa putih, dia mengidam buah nangka. Masalahnya pula pada waktu tu memang tak ada musim buah nangka. Buah nangka tak tumbuh. Tapi dia suruh dia juga, dia punya pembantu, pergi cari. Tapi pembantu dia cari kampung ke kampung, tak ada pun nangka. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba Wan Anom nampak penghulu kampung tu melintas depan rumah dia, bawa satu nangka yang besar. Nangka tu memang tengah masak ranum. Dia pun tanyalah dengan penghulu nak bawa nangka tu ke mana. Atau penghulu tu beritahu nangka ni nak dibawa kepada raja, sebab nangka ni kepunyaan raja, ditanam di kawasan raja, kebun raja lah kan. Tapi dia cakap dengan penghulu tu, boleh tak dia nak sikit je, dia nak seulas, bukanlah seulas, secuil aja, sikit aja. Kalau tak dapat buah, dapat dia punya apa tu, kulit ke apa ke, sikit je lah. Mula-mula penghulu tu rasa macam dia takut, sebab Sultan punya kan, kalau menceroboh hak Sultan ni dikira macam derhaka. Tapi disebabkan kesian dengan Wan Anom, dia pun kenal dengan Wan Anom tu, isteri kepada Megat Sirirama, dia pun belahlah sikit nangka tu, dikeluarkan sikit, isi lah. Dia bukan keluarkan serdak-serdak ke apa, tak, dia keluarkan isi, satu ulas isi, dia bagilah pada Wan Anom. Sebenarnya kalau ikut cerita keturunan abang, tok nenek moyang abang, dia pernah cerita yang dibelah bukannya besar tau, yang dibelah memang kecil je dibelah. Yang dibelah sangat kecil, lepas tu dikeluarkan sikit. Memang cara dibelah tu, cara penghulu belah tu memang tak nampak lah sebenarnya tak nampak. Dan dibagilah buah tu pada Wan Anom. Wan Anom pun makan, dia sangat berterima kasih lah pada penghulu, dan buah tu pun dibawa ke istana. Sampai ke istana, Sultan tak perasan tahu sebenarnya buah tu dah dipotong sikit. Tapi waktu Sultan membelik-belik kulit buah tu, tiba-tiba Tun Bija Ali beritahu, "Sultan, tuanku, buah tu macam dah terpotong sikit lah." Lepas tu Sultan tanyalah, "Macam mana hak aku telah dicerobohi sebelum aku memakannya, sebelum aku melihatnya?" Dia tanya dengan penghulu, siapa yang buat ornar ni? Mula-mula penghulu tak nak cakap, tapi bila dia cakap, kalau penghulu tak nak cakap, penghulu akan dihukum. Disebabkan ketakutan, penghulu beritahulah dalam perjalanan dia jumpa dengan Wan Anom, dan Wan Anom lah yang minta biji nangka tu. Masa tu Sultan tak ingat tau siapa Wan Anom ni. Dia tak ingat Wan Anom ni adalah isteri kepada Megat Sirirama. Dia tak ingat. Jadi dia pun marah gila. Dia panggil Wan Anom ke istana. Dan Tun Bija Ali rasa inilah masanya untuk dia membalas dendam pada Megat Sirirama. Dia nak Megat Sirirama merana. Jadi Tun Bija Ali cakap, "Tuanku, apa kata tuanku bunuh aja perempuan ni, kita belah perut dia, kita tengok dalam perut dia, betul ke nangka tu baby tu nak, anak dalam kandungan tu nak." Sebab Wan Anom beritahu, dia bukan sebarang nak, dia sebab mengidam sangat, anak dalam perut tu mengidam sangat nak nangka. Jadi Sultan tanpa fikir panjang, dia pun torehlah perut Wan Anom, dan pada waktu tu juga Wan Anom meninggal dunia. Dan baby tu dikeluarkan, memang dikatakan baby tu betul-betul tengah pegang nangka. Rare kan, baby pegang nangka, biji nangka. Tapi orang cerita lah, takkan abang pun tak tahu, tak ada kat tempat kejadian. Tapi cerita ni disampaikan mulut ke mulut kan. Jadi bila Sultan tengok, oh betul, memang betul lah Wan Anom ni makan biji nangka sebab mengidam, bukan sebab nak menderhaka. Dan Wan Anom pun dah meninggal.
nak buat apa? Dia tanam je lah Wan Anom. Atau dia beritahu Wan Anom meninggal sebab mati melahirkan anak. Itu akal tu, idea tu dibagi oleh Tun Bijak Ali. Jadi selang beberapa bulan, Megat Sirama pun baliklah ke Kota Tinggi selepas dia mendapat kejayaan yang besar menghapuskan semua Lanon. Okey, bila dia balik dia ngadap Sultan. Lepas tu baru Sultan tahu yang Wan Anom yang dibunuh tu adalah isteri Megat Sirama. Dia pun macam, alamak, cuak juga kan, bini Laksamana aku kot. Okey, tak apalah, dia relax lah, Sultan relax je lah, sebab dah tersilap kan, nak buat macam mana. Jadi Megat Sirama pun selepas menghadap Sultan, dia pergi balik rumah dan dia pun cari bini dia. Tapi bini dia tak ada. Puas lah dia cari, tak ada. Dia tanya orang kampung tak nak bagi tahu. Jadi nak dipendekkan cerita, dia terdengar lah ada orang berbisik-bisik dekat dalam rumah dia. Dalam bisikan tu dia dengar lah, kesian Megat Sirama, dia tak tahu bini dia kena bunuh dengan Sultan. Lepas tu jadi dia rasa macam, oi, bini aku kena bunuh dengan Sultan ke? Aku kena jumpa dengan Tun Aman dan juga Tun Khatijah nak tanya apa perkara sebenar. Jadi dia pergilah rumah Tun Aman dengan Tun Khatijah tadi, dan mereka berdua bercerita. Sebenarnya Sultan tak berniat pun nak bunuh Wan Anom, tapi disebabkan hasutan daripada Tun Bijak Ali dan Wan Anom pun dibunuh lah. Dia rasa marah, Megat Sirama rasa marah dengan Tun Bijak Ali. Dia pun pergilah ke rumah Tun Bijak Ali, dia heret Tun Bijak Ali masuk dalam hutan, dia bunuh. Jadi Tun Bijak Ali mati macam tu je. Jadi, tapi dendam dia tak terbalas lagi. Dia rasa selagi dia tak bunuh Sultan, dia tetap rasa macam hatinya tak tenang. Kematian isterinya perlu dibela. Jadi pada satu pagi Jumaat, waktu Sultan nak pergi sembahyang Jumaat, Sultan ni diarak naik tandu, naik jam pemikul tu kan, naik tandu. Jadi diarak sampai ke depan masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Dan pada waktu tu, tak semena-mena Megat Sirama keluar daripada persembunyian dan menikam Sultan dekat rusuk kiri. Sultan terkejut, tapi Sultan tahu kenapa dia kena tikam. Dan Sultan pun rebah. Sebelum Sultan mangkat, Sultan membalingkan kerisnya sambil dia berkata-kata. Katanya bunyi begini, kalau betul Sultan ada daulatnya, kalau betul beta ada daulatnya, beta bersumpah anak cucu bentan ataupun keturunan susur galur Megat Sirama tak boleh masuk ke Kota Tinggi. Kalau masuk ke Kota Tinggi, mereka akan mati muntah darah. Dan tu juga waktu Megat Sirama cuba mencabut keris yang terpacak dekat kaki dia, dia muntah darah dan mati dekat situ. Jadi pada hari yang sama, di hari Jumaat, di pagi Jumaat, dua orang penting dalam sejarah Melayu lama meninggal dunia, iaitu Sultan Mahmud yang mangkat sewaktu di Julang untuk ke sembahyang Jumaat, dan juga Megat Sirama yang meninggal sebab disumpah oleh raja. Abang mula-mula rasa macam keturunan abang ni datang daripada mana? Kalau Megat Sirama tak ada anak, dan macam mana abang punya keturunan boleh kena sumpah macam tu kan? Jadi kalau mengikut sumpah raja tu, dia kata susu galur termasuk saudara mara, sepupu sepapat Megat Sirama tak boleh masuk Kota Tinggi. Dan mungkin keturunan abang ni daripada sepupu sepapat saudara mara Megat Sirama, ataupun keturunan daripada Wan Anom, mungkinlah kan. Dan sumpahan tu, kalau mengikut cerita nenek moyang abang, memang keturunan kita orang tak boleh masuk Kota Tinggi. Dan sumpahan tu tamat pada moyang abang, iaitu emak kepada atuk abang. Semua dah meninggal lah, dah tak ada dah. Jadi kesumpahan tu tamat dekat situ. Tujuh keturunan, walaupun nak sebut 7 keturunan sumpahan. Jadi dah tak adalah, sekarang abang pergi Kota Tinggi tak ada muntah darah lah. Jadi demikianlah cerita tentang Megat Sirama, Sultan Mahmud dan juga Wan Anom dan Tun Bijak Ali. 4 watak utama dalam kes Sultan Mahmud mangkat di Julang. Abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua tentang sejarah Melayu lama. Jadi hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.